Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. Kita bertemu pada malam ini. Tapi saya sebut siap-siap pada tuan-tuan. Ini bukan live. Jangan telefon lagi tau. Kalau tak percaya tu, tengok kat atas tu. Ada tak langsung? Ada kalimah langsung? Tak ada. Ini bukan siaran langsung. Cumanya, kita gunakan platform ini untuk menceritakan kepada semua orang. Walau apa cara sekalipun, kita tetap akan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah anda? Saya nak kongsi sikit. Tahukah anda bahawa Nabi SAW, bila Nabi mengajar, Nabi suka ajar beransur-ansur. Nabi tak suka ajar yang ni. Dah. Nabi pergi satu-satu. Hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah, beliau berkata, kami bersama-sama Nabi SAW dan umur kami ketika itu hampir baligh. Baginda mengajar kepada kami perkara yang berkaitan dengan keimanan sebelum mengajar kepada kami Al-Quran. Selepas itu barulah Nabi SAW mengajarkan mereka Al-Quran dan iman kami bertambah dengan mempelajari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita cuba ikut benda begini sidang penonton sekalian. Jadi dengan perkara-perkara begini, mudah-mudahan kita mengikut jejak langkah sunnah Nabi SAW. Macam mana? Kita ingat dah hari Isnin kita belajar fardu ain, kita cuba menitikkan berkaitan dengan keimanan. Kemudian hari Selasa kita belajar berkaitan dengan tajwid. Hari Rabu pula kita belajar lagi tentang fardu ain. Mudah-mudahan kita dapat mengekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya terlupa, ramai yang email. Terima kasih kepada semua yang email, yang Facebook untuk tanya soalan. InsyaAllah kalau berkesempatan saya jawab. Sekarang masih belum lagi. Baik, insyaAllah hari ini saya sentuh satu email daripada Izzat Mukhtar. Izzat92@yahoo.com. Baik. Izzat tanya soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya salah seorang penuntut di IPT di Selangor. Saya ada soalan nak diajukan kepada Ustaz. Ustaz, adakah seseorang itu dianggap ikhlas kiranya ibadah yang dilakukan semata-mata kerana takutkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala? Masya-Allah, soalan ini menunjukkan begitu perhatian kita nak jadi orang yang ikhlas. Baik, kepada saudara Izzat Mukhtar, dengar ya, dan juga semua kita. Dalam kitab Imam Al-Ghazali ada menyenaraikan kepada kita 3 tahap ikhlas. Ikhlas 3 tahap. Yang pertama, tahap seorang hamba. Yang kedua, tahap seorang pedagang. Yang ketiga, tahap seorang mahbub. Apa dia mahbub? Nanti dulu. Sebelum saya terlupa, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kepada para alim ulama di luar sana, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah semua, saya minta kalau saya ada salah dan silap, tolong perbaiki, tolong tegur dan tolong beri teguran yang membangun kepada saya. Mudah-mudahan kita dapat memberikan pengajaran kepada semua umat Islam di luar sana untuk mendalami dan mencintai agama Islam dengan sebaik-baiknya. Boleh? Terima kasih. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, soalan ini cukup berkaitan dengan ikhlas. Imam Al-Ghazali kata, tahap orang hamba. Apa dia ni? Tahap macam mana? Dia ikhlas, tapi dia macam hamba. Hamba ni macam mana? Tuhan dia kata, buat yang ni. Kalau tak buat, kamu tak dapat makan malam ni. Kenapa tak buat yang ni? Saya denda kamu. Kenapa kamu buat yang ni? Saya nak kamu buat yang ni. Kenapa hidang saya air kopi? Saya minta air teh. Nampak? Dia takut, maka dia buat semua tu. Kenapa? Dia takut dengan Tuhan dia. Takut seksa Tuhan dia. Tuhan dia pukul. Tapi tak bolehlah pukul. Ini contoh saja. Boleh? Okey. Baik. 1. Iman orang sebagai hamba. Dia takut dengan Tuhan dia. Iman pedagang. Dia mesti win-win situation. Dia tak mau kalau dia saja yang kena buat. Dia nak buat sebab dia nak dapat pahala. Dia nak buat sebab dia nak masuk syurga. Dia nak buat sebab dia doa, dia semayang sunat supaya Allah berjayakan dia dalam peperiksaan dia. Supaya Allah berjayakan dia dalam, kita kata urusan dia. Mudahkan kerja dia. Sebelum tu saya teringat, apa dia?
kepada anak-anak yang menduduki peperiksaan PMR. Kita di TV Al-Hijrah semua mendoakan, kru-kru semua doa kepada anak-anak yang nak ambil peperiksaan, menduduki peperiksaan PMR, mudah-mudahan berjaya, ikhlaskan hati, ambil, jangan lupa selawat banyak-banyak, doa, ingat kepada ibu bapa, insya-Allah anda berjaya. Kita doakan kepada anda semua untuk mereka yang duduki hari ketiga PMR kalau tak silap saya. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, hari kedua PMR. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Peringkat yang kedua, orang yang berdagang. Dia nak mesti untung. Dan peringkat yang paling tinggi nama Mahbub. Mahbub. Kalau biasa dengar Shah Rukh Khan nak nyanyi apa? Mary Mehbuba tu. Mary Mehbuba. Mahbub. Mahbub tu apa? Orang yang cinta, kekasih. Orang yang buat sebagai kekasih. Saya tanya sidang penonton secara jujur ya. Kita semua ada kekasih. Saya nak tanya. Dia suka bunga. Kita tahu dia suka bunga. Tapi kita beli tanpa dia minta. Sebab apa? Dia suka bunga. Tu saya beli bunga, saya bagi kat dia sebab dia tahu. Dia akan surprise dan terkejut. Dan dia akan seronok. Begitulah orang yang kekasih. Dia rasa kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak minta pun, dia buat. Allah suruh kita buat sembahyang fardu saja. Tak, dia tambah dengan sembahyang sunat. Sebab dia tahu Allah akan suka dan Allah akan bagi ganjaran kepada dia. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Jadi, balik kepada soalan, kalau kita buat ibadah takut siksa Allah, ikhlas tak ikhlas? Maka jawapannya, ya, berdasarkan kepada Imam Al-Ghazali, ya, ikhlas. Soalan yang kedua, berdasarkan kepada email yang kita dapat. So, saya nak baca ni. Berkaitan dengan, dia kata, daripada Laila Dian. Dia kata apa? Assalamualaikum Ustaz. Pada siaran pertama semalam, Ustaz ada memaklumkan bahawa fitrah manusia untuk mempunyai agama. Walau bagaimanapun, ada juga manusia yang asalnya beragama telah mengubah pegangan kepada free thinker. Tak ada pegangan agama. Baik buruk tindakan hanya bergantung kepada logik akal sahaja. Apa pandangan Ustaz? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nur Laila. Ustaz sebut satu. Pendapat Ustaz tak boleh bagi pendapat. Ustaz kecil. Pendapat ni nak ambil daripada siapa? Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis Nabi SAW. Kenapa? Kan Nabi sebut di dalam hadis Nabi yang mulia apa dia? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir, dilahirkan dengan fitrah, maka para muhaddisin mengatakan fitrah di sini adalah agama. Sebab lepas tu Nabi sebut, kata ibu bapa dia lah yang meyahudikan dia, memajusikan dia, menasranikan dia. Dan fitrah ini kembali kepada agama Islam. Memang dilahirkan sebagai orang yang mempunyai agama. Dan siapa-siapa yang keluar daripada berfikiran tak mau agama, saya sebut, itu sebenarnya agama. Apa dia? Agama tidak mahu ada agama. Kenapa sidang penonton yang saya kasih sekalian? Cuba kita renung balik. Apa makna agama? Agama ataupun pada asalnya kalimah ugama. Itu kalimah asalnya ugama. Kita tukar menjadi agama. Dan agama ini datang daripada perkataan ad-din. Apa itu ad-din sidang penonton sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan din itu apa dia? Millah, gaya hidup. Gaya hidup. Jadi agama Islam adalah gaya hidup orang Islam. Bermula daripada bangun tidur sehingga tidur balik. Jadi kalau orang yang membuat gaya hidupnya tidak mahu ada agama, maka dia membuatkan agama baru. Agama tidak mahu ada agama. Macam orang nak buat mazhab, tak mahu pegang mazhab mana-mana. Dia buat mazhab juga. Mazhab tidak mahu ada mazhab. Yes. Jadi kepada Nur Laila, ini bukan pandangan Ustaz, tetapi inilah yang ditetapkan oleh Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi Ustaz ikut Nabi. Nabi kata apa? Setiap orang mesti kena ada agama. Setiap orang, sebab itu diutuskan Nabi membawa agama kepada kita. Kita pegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi, insya-Allah kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Selesai. Boleh no? Baik. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan Ustaz jawab soalan ini ya, insya-Allah. Baik. Sebelum tu, ingat tak lagi semalam hari Selasa kita ada buat kelas tajwid. Ada orang bertanya kepada kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Baik, soalan yang pertama saya nak sebut dekat sini, ada seorang sahabat kita. Nama dia Abdul Basit Musaddiq. Dia tanya, Ustaz, bagi orang yang baru masuk Islam, apakah Al-Fatihah itu boleh dibaca dalam bahasa Melayu kerana mereka masih tidak mahir untuk membaca dalam bahasa Arab? Dia kata dia bukan orang Arab lah. Dia nak membaca dalam bahasa Melayu. Baik, macam mana nak buat ni? Saya sebut dulu Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kok mana pun Islam ini dia mesti dengan bahasa Arab.
Cumanya soalan tadi terlalu umum sidang penonton sekalian. Kenapa? Dia tanya boleh tak baca dalam bahasa Melayu? Baca Quran tulis Melayu ke? Ataupun nak baca Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang mana satu dia nak baca tadi itu soalan dia tanya bahasa Melayu. Baik, Ustaz ambil dua-dua tu. Yang pertama baca ni Allahu Akbar nak baca dalam bahasa Melayu, hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Selesai. Okey, kalau baca tak sah sembahyang, selesai. Baik. Kalau nak baca melalui bacaan ejaan Melayu, contoh mari kita tengok Ustaz, kita tulis kat sini boleh tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Zup. Alhamdulillahi. Dia nak baca yang jenis macam ni. Alhamdulillahi. Dia nak baca macam ni. Boleh tak boleh ni? Maka di sini ulama ada menyenaraikan beberapa pendapat, dan pendapat yang paling masyhur mengatakan tak boleh baca dengan tulisan Melayu ni, sebab nanti sidang penonton sekalian nanti silap. Contohnya kalau kita bacakan alhamdu, du ni du ke, du yang mana satu? Jadi kod mana pun. Ingat tak lagi masa mula-mula kita start kelas, masa kita belajar tajuk hari Selasa tu, kita kata apa? Al-Quran nak belajar mesti berguru. Cara dia pergi jumpa guru, insya-Allah guru akan memberi penerangan yang memudahkan. Selesai. Boleh? Okey, soalan satu lagi. Saya teringat seorang lagi sahabat, dia kata apa? Nakh Ashraf Fatani. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya sikit, bagaimana pula dengan bacaan bagi orang yang pelik dalam sesuatu huruf? Dia tak boleh nak sebut ni, dia sebut apa? Wa. Dia baca macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kata kat dia, jawab baca ra. Dia kata wa. Ra. Dia ra. Dia jadi macam tu, dia tak boleh nak baca. Dia ni macam mana ni? Kita kata kat dia, belajar dulu sebut bagi betul. Jangan tinggal macam tu saja. Jangan kata saya tak boleh. Jangan. Sidang penonton sekalian, pengalaman saya kongsi sedikit. Memang pengalaman saya sedikit. Jadi yang sikit itulah saya nak kongsi. Apa dia? Saya biasa mengajar orang yang nak membaca surah Al-Fatihah. Apa yang berlaku kepada orang ini? Dia nak membaca Al-Fatihah. Dia nak baca Al-Fatihah. Jadi apa berlaku pada dia? InsyaAllah kita sambung. Selepas iklan ini, kita sambung lagi. Boleh? Wallahu a'lam.